Hai guys, selamat kembali ke Gubi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini kita akan melihat antara budaya pahlawan di sekitar Malaysia, khususnya di Kepulauan Borneo suatu ketika dahulu. Tahukah anda kalau pahlawan-pahlawan di zaman dulu balik membawa sebuah kepala bukanlah suatu benda yang ganjil, tetapi ia adalah satu perkara yang normal. Kepala ini adalah sebagai satu simbol, sama ada untuk hadiah mas kahwin contohnya, ataupun untuk simbolik keberanian mereka sebagai seorang pahlawan. Kepala-kepala ini kemudian akan diletakkan di rumah mereka, kononnya akan memberikan mereka kuasa sakti menjaga seluruh ahli keluarga. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat 5 kaum pemotong kepala di seluruh Malaysia suatu ketika dahulu. 5. Kadazan Dusun. Kaum pemotong atau pemenggal kepala yang pertama kita akan lihat ialah kaum Kadazan Dusun dari Sabah. Mengikut tradisi dan kepercayaan suku kaum Kadazan Dusun, tradisi memotong kepala bertujuan untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian hidup di antara sesama manusia dan juga keharmonian di dunia mistik. Walau bagaimanapun, tradisi ini bukanlah boleh dilakukan sesuka hati dan harus ada adab setelah selesai memenggal kepala si musuh. Menurut cerita turun-temurun dari kawasan daerah Tuaran sehingga daerah Kota Belut di Sabah, kaum Kadazan Dusun akan menggantung kepala-kepala ini di sepanjang beranda rumah panjang mereka. Ritual akan dimulakan dengan 7 ataupun 8 orang lelaki akan berjalan mengelilingi kampung sambil memangkis ataupun melaungkan laungan peperangan. Setiap lelaki akan mempunyai pedang masing-masing, di mana sarung pedang ini boleh dilihat dihiasi dengan rambut manusia. Di bahagian pinggang diorang pula akan diikat daun silat, sejenis daun palma, sebagai simbolik yang diorang baru sahaja memotong ataupun memenggal kepala. Sepanjang upacara ini, ada seorang ketua yang memimpin diorang sambil meniupkan sebuah trompet. Setelah selesai berjalan mengelilingi kampung, upacara ini akan diteruskan dengan mengorbankan seekor kerbau sebagai tanda darah yang sudah diganti darah, dan untuk mengelakkan diri dari diganggu oleh mana-mana roh ini. Di akhir upacara ini, pasu-pasu yang sudah terhias dengan bunga akan dipecahkan oleh ketua yang memimpin. Ritual ini sebagai satu simbolik yang pahlawan-pahlawan suku kaum Kadazan Dusun akan sentiasa mampu mengharungi dan memecahkan apa segala cabaran dan halangan yang datang daripada pihak musuh. 4. Kayan. Seterusnya, kaum pemotong kepala ialah kaum Kayan dari Sarawak. Bagi kaum Kayan, memotong kepala manusia, terutamanya musuh diorang, dan membawa pulang kepala ini untuk disimpan di rumah melambangkan satu simbol kepahlawanan. Kebiasaannya, kepahlawanan diorang ini dilihat dari jumlah kepala yang sudah diorang potong. Makin banyak, maka tinggilah penghormatan yang akan diorang terima. Kaum Kayan juga mempercayai dengan memenggal kepala manusia, diorang akan memperoleh satu kuasa mistik di mana akan membantu diorang lebih kebal dan kuat. Walau bagaimanapun, budaya memenggal kepala atau ngayau ini tidak boleh dilakukan sesuka hati. Mengikut kepercayaan kaum Kayan, ngayau hanya boleh dilakukan apabila lali dayung, panggilan kepada bomoh, menerima petunjuk dari mimpi. Biasanya mimpi bomoh ini adalah sebab semangat di rumah panjang itu yang mahukan darah dan ia harus diberi makan. Itulah ngayau ataupun penggal kepala dilakukan untuk menunaikan hasrat semangat ini agar ketentraman kaum Kayan juga terus dijaga. Ngayau boleh berlangsung sehingga berbulan lamanya dan hanya pahlawan-pahlawan saja yang boleh mengambil bahagian dan meneruskan tradisi ini. 3. Lundaye. Suku kaum Lundaye sebenarnya terkenal dengan sejarah diorang sebagai pemburu kepala tegar di negeri Sabah. Kebanyakan orang-orang Lundaye ini dulunya menetap di kawasan yang berbukit. Tradisi memburu dan memotong kepala ini adalah untuk menewaskan musuh diorang pada ketika itu. Namun begitu, diorang hanya akan memilih orang lelaki sebagai mangsa, manakala orang-orang perempuan, warga emas ataupun kanak-kanak tidak akan disentuh dan diburu langsung. Kepala-kepala yang sudah diorang penggal ini akan dibawa pulang ke rumah dan akan disusun rapi di tiang yang tinggi di dalam rumah diorang sehinggalah mencapai ke hujung tiang. Untuk memenggal kepala manusia juga, diorang menggunakan satu pedang khas di mana ia dipanggil mandau.
Kalau kita lihat mandau yang diorang pakai ini agak istimewa berbanding pedang-pedang yang lain, di mana pedang ini ada rambut yang diikat dan jumlah ikatan di pedang tersebut sebagai simbol jumlah kepala orang yang sudah dipenggal menggunakan pedang tersebut. Selain daripada itu, syarat untuk seorang lelaki dewasa masuk meminang ataupun mengahwini seorang wanita juga, diorang harus membawa kepala bersama. Namun begitu, tradisi ini sudah lama ditinggalkan. 2. Iban. Kalau bagi kaum Iban pula, tradisi memotong kepala ini lebih kepada menunjukkan kejantanan seseorang lelaki. Jadi maksudnya, sesiapa lelaki dewasa yang masih belum pernah membawa kepala manusia balik, mereka akan dilihat kurang kejantanannya ataupun kurang keberaniannya. Selain daripada itu, memotong kepala si musuh pada zaman itu juga menunjukkan yang kemenangan mereka menentang pihak musuh, lebih kepada trofi ataupun simbolik bagi pahlawan-pahlawan Iban. Ada satu kisah melibatkan seorang pahlawan dikenali sebagai Temenggong Koh Jubang. Asal sahaja dia keluar memburu, pasti dia akan balik membawa kepala bersama-samanya. Sekurang-kurangnya satu kepala si musuh. Jarang dia balik dengan tangan yang kosong. Dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa sebab ada roh yang menjaga dan mengiring dia setiap kali dia keluar berburu, di mana roh ini dikenali sebagai roh remang dan nabau. Jadi setelah kepala manusia ni dibawa balik, pasti akan diadakan satu upacara ritual dengan unggun api yang menyala untuk menghalau sebarang kekacauan dan untuk menjaga kampung tersebut dari bahaya. Namun tradisi memotong kepala ini mula terhenti dengan adanya kedatangan James Brooke ke Pulau Borneo. 1. Murut. Kaum Murut mempunyai kepercayaan yang berbeza tentang tradisi memotong kepala ini. Selain daripada menunjukkan kepahlawanan diorang, mana-mana lelaki yang ingin berkahwin juga diwajibkan untuk membawa satu kepala sebagai salah satu berian. Namun, kaum Murut tidak memilih kalau bab-bab memotong kepala ni sebab sama ada lelaki ataupun perempuan, tua atau muda, sehinggalah ibu mengandung dan juga kanak-kanak juga tidak akan terkecuali daripada dipotong. Di antara semua suku-suku kaum pemotong kepala ini, pemotong kepala Murut diceritakan antara pemotong kepala yang agak kejam dan ganas. Selain itu, kepala-kepala ini juga digunakan untuk tujuan penuaian padi. Ia akan diletakkan di sebuah peti yang dikenali sebagai tangkop, di mana tangkop ini yang berbentuk silinder dengan saiz ketinggian lebih kurang 3 sehingga 4 kaki adalah tempat penyimpanan padi. Kepala-kepala manusia ini akan diletakkan bersama beberapa helai daun silat dan beberapa tulang binatang. Ini supaya semangat padi yang tersimpan di dalam tangkop ini akan terpelihara dan untuk menghalau anasir-anasir yang jahat supaya hasil tuaian dan rezeki si pemilik padi bertambah berlipat ganda pada setiap tahun. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini, sebuah sejarah tentang pahlawan di sekitar Malaysia, khususnya di kawasan Borneo. Di antara kaum-kaum ini, mana satu anda rasa paling menakutkan? Dan mungkin anda tahu lagi kaum di dalam Malaysia ni yang mengamalkan budaya yang sama? Bolehlah tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apapun, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sejumpa dari episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.